Baik, Tuan, dua. Kita mulakan pengajian atau kuliah malam ni dengan sama-sama kita membaca buku kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashab rizam syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak patut bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminat apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain selain daripada pilihan Allah Ta'ala dan Rasul. Oleh itu maka barang siapa yang melakukan derhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh mereka telah sesat, akan sebagai sesat yang mubin, sesat yang nyata. Alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya setiap umatku itu akan masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga.
Wa man asani faqad aba, maka barang siapa yang maksiat ataupun derhaka kepadaku, maka dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Ya mati Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi kita syukur Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memilih kita malam ni untuk hadir. Ada yang berkeinginan untuk hadir tetapi berhalangan sebabkan oleh sesuatu perkara tidak dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan telah terpilih malam ni untuk memarahkan rumah Allah Ta'ala ini. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilma sahrallahu lahu tariqan ila jannah. Maka barang siapa yang berjalan ke sebagai satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi malam ni kita sambung kitab Hakikat Beriman pada Allah, perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadat. Kita berada di muka surat 17 Okey, tentang perkara membatalkan kalimah syahadah yang kedua itu kan. Yang kedua tak habis lagi. Di mana perkara yang membatalkan kalimah syahadah yang kedua, iaitu tidak mengakui nikmat zahir dan batin ataupun maknawi, yang mana ianya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana golongan yang tidak mengakui lah segala nikmat yang dia dapat tu, sama ada nikmat zahir ataupun batin, dia tak akuilah nikmat tu daripada Allah. Dia kata tu nikmat tu semua hasil daripada usaha dia sendiri. Jadi golongan ini dikhawatiri boleh terpesong ataupun terkeluar akidahnya daripada Islam. Baik, hari itu kita dah petik dua ayat daripada Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi malam ni kita baca ayat lagi, satu lagi ayat. Allah Ta'ala berfirman, ni antara ayat yang menyatakan tentang ada golongan yang mendakwa dianya usaha dan ikhtiar itu daripada dia sendirilah. Tak ada, dia kata, campur tangan daripada Allah Ta'ala. Ayat berkenaan dengan Qarun. Innal Qarun kana min qaumi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi bima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu min ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yusalu an dzunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa tuan-tuan? Innal Qarun, sesungguhnya Qarun. Qarun ni kana min qaumi Musa. Qarun ni termasuk dalam umat Nabi Musa alaihissalam lah. So maknanya dia hidup pada zaman Nabi Musa. Fa bagha alaihim. Maka lalu dia melakukan inaya alaihim, di atas mereka itu, terhadap kaum dia lah. Jadi Qarun ni rupanya dia ada buat inaya. Macam mana dia inaya nanti kita lihat. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah. Dan didatangkan akannya daripada gedung-gedung ataupun perbendaraan, ma inna mafatihu, perbendaraan harta yang mana kuncinya sungguh berat. Kuncinya sungguh berat untuk dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat-kuat.
bil usbati ul quwwah. Jadi Firaun ni antara mana Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia harta lah, harta yang banyak, sehingga kan anak kunci dia punya gedung-gedung dia terpaksa dipikul oleh orang yang kuat-kuat. Bayangkanlah, ni nak tunjukkan pada kita bahawa gedung dia banyak. Dia punya kata perbendaraan khazanah dia emas, perak, mutiara ke, kan, belian, semua-semualah. Semua ada pada dia lah. Bayangkanlah tuan-tuan, dia punya kunci dia banyak. Kalau kunci banyak, sudah tentu harta dia banyak. Kunci itu menunjukkan bahawa kunci pertama menunjukkan bilik pertama, kunci kedua menunjukkan bilik kedua, kunci ketiga menunjukkan bilik ketiga. Satu bilik itu bayangkanlah harta dalam tu. Satu bilik itu bayangkanlah harta yang banyak dalam gedung lah. Kata-kata minal kunuzi, mana kunuz ni gedung lah, gedung atau pembendaraan yang besar yang ada harta emas di dalam, perak dalam tu lah. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika berkata baginya oleh kaum dia, la tafrah, janganlah kamu sombong, janganlah kamu wahai Qarun, kau belagak. Innallaha lahibbul mufarihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka pada orang-orang yang belagak atau bangga diri, ego dan sebagainya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan cari oleh kamu pada barang-barang yang didatangkan engkau oleh Subhanahu Wa Taala terhadap negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi dalam masa yang sama jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, dan buat baiklah oleh kamu sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasad, dan janganlah kamu mencari benda-benda yang rosak ataupun buat fasid fil ardi, dalam ke bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang buat fasid, buat rosak. Qala, berkatalah Qarun, innama utituhu min ilmin indi, hanya saja didatangkan aku akannya daripada ilmu di sisiku. Ni declare lah ataupun pengakuan daripada Qarun sendiri. Dia kata semua tu daripada sisi aku, harta ni semua daripada usaha aku lah, bukan pemberian daripada Tuhan, bukan pemberian daripada Tuhan Musa. Dia kata bukan, aku sendiri yang usaha. Atau dia kata innama utituhu ala ilmin indi, hanya saja didatangkan akan aku daripada harta tadi, di atas sisiku tadi ilmu lah. Mana aku dapat ilmu yang banyak, dan dengan ilmu tadi aku gunakan untuk, orang kata, menupulit harta lah, kan, mencetak harta dan sebagainya. Awala ya'lam, adakah tidak engkau tahu, adakah dia tak tahu, annallahu qad halaka min qablihi minal qurun, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membinasakan daripada sebelumnya Musa ataupun sebelumnya Qarun, minal qurun, daripada kurun-kurun sebelumnya, man huwa asyaddu minhum quwwah, orang-orang yang lebih kaya daripada dia lagi. So maknanya sebelum datangnya Fir'aun ataupun sebelum datangnya Qarun ini, sebelum tu ada lagi umat-umat sebelumnya, mereka pun banyak juga harta, asyaddu minhum quwwah, mereka pun ada kekuatan yang besar, wa aksaru jam'a. Tapi akhirnya ke mana? Mereka pun binasa juga. Mereka pun binasa. Jadi bila binasa, jadi harta mereka pun ditinggalkan, diwariskan pada orang lain pula. Kenapa? Hakikatnya harta adalah bentuk pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bawa ke mana pun. Wala yusalu an dzunubihimul mujrimin, dan janganlah ditanya daripada dosa-dosa orang yang mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan keburukan ataupun buat dosa lah. Okey. Jadi ayat ni tuan-tuan berkisah tentang berkenaan dengan Qarun. Qarun ni ialah umat Nabi Musa AS. Dia sebenarnya bukan hanya mempunyai, orang kata, emas dan perak juga. Dia ada juga mempunyai, kan, dia punya pekerja-pekerja dia. Pekerja-pekerja dia orang yang gagah-gagah, yang kuat-kuat, sadu-sadu dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak angkat dia punya kunci tu. Disebabkan kunci dia banyak dan berat,
Jadi sudah tentu memerlukan orang yang tenaga yang kuat. So orang yang tenaga kuat juga merupakan aset dia, harta dia juga. Samping itu dia juga punya gundi-gundi perempuan-perempuan yang secantik istana pun, rumah besar dan sebagainya. Satu hari tuan-tuan, satu hari Qarun ni dia merancang untuk nak tunjukkan, nak pamerkan harta benda yang banyak kepada orang ramai. Sebelum tu dia tak dia sebelum tu dia ada harta tapi dia tak nak pamerkan. Dan asal ceritanya bahawa Qarun ni asalnya dia ni orang yang soleh. Dia orang yang soleh, dia orang yang miskin. Satu hari dia jumpa dengan Nabi Musa, "Wahai Musa, doakanlah untuk aku supaya aku dapat jadi kaya." Tetapi dalam masa sama aku tetap soleh. Aku akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia janji dia lah. Maka Allah Ta'ala berdoa kepada Allah supaya diberikan kelebihan pada Qarun. Maka Qarun mendapat satu kelebihan. Dia ni mahir dalam ilmu kimia. Dia mahir dalam ilmu kimia, dalam bab-bab kata buat emas ni, cetak emas ni dia pakar lah. Itu kelebihan Allah Ta'ala daripada dia. Asal dia miskin, susah. Jadi dia desak Nabi Musa supaya doakan dia, tak pada Allah Ta'ala supaya dia jadi kaya. Maka akhirnya itulah dia dapat kelebihan tadi. Dia boleh mencetak ataupun buat kan emas hasil daripada kepakaran dia lah. Dia jadi kaya. Bila kaya tadi macam-macam lah benda dia beli, boleh belilah. Di samping hamba-hamba begitu juga dengan lelaki-lelaki yang tenaga kuat, sadu-sadu lah. Macam tu. Faham tak? Satu hari tuan-tuan, Qarun ni nak tunjukkan dia punya harta dia pada orang ramai. Kalau tak tunjuk macam tak hebat lah kan. Tak hebat lah, mesti nak tunjuk ke orang kan. Malahan di kalangan kita pun kadang-kadang zaman sekarang pun ada yang nak menunjuk harta ke orang lain. Kereta besar, rumah besar, isteri besar, semua besar kan, harta banyak. Kalau tak tunjukkan ke orang kan macam orang tak percayalah. Macam tu. Jadi betul juga dengan Qarun. Maka dia telah memilih di kalangan kata dia punya lelaki-lelaki yang sadu-sadu yang kuat-kuat tadi untuk kata memikul kunci. Pikul kunci? Kunci nak pikul ni. Sebab nak tunjuk harta ke orang ramai tak larang nak tunjuk. Kerana harta banyak sangat, berat. So nak tunjuk kunci je. Maka dipanggillah lelaki-lelaki semua kan. Jadi mereka pun memikullah kunci tadi kan, jalanlah di sekitar kota, di sekitar kampung. Bila dia ditunjukkan kunci, jadi orang pun perhatikanlah. Perhati kan, wah hebat betul lah Qarun, dia kata. Dia seorang yang sangat kaya. Dan pun kalau boleh nak jadi macam tu jugalah. Qarun. So rupa-rupanya bila dia tunjukkan kunci daripada orang ramai, kunci yang banyak, jadi di kalangan orang ramai tadi ada yang kan bercadang nak macam tu jugalah, berangan-angan nak macam tu juga. Dia kata kalau boleh aku pun nak kunci yang banyak. Dapat kunci banyak pun tak apalah, walaupun harta tak banyak. Tapi kalau kunci banyak sudah tentu harta banyak. Tapi zaman sekarang ni ada juga kadang orang banyak kunci je banyak, tapi tak ada berfungsi kunci dia. Kunci pintu je. Tak? Kadang kunci-kunci lama tu dia simpan balik kunci lama tu. Dia buatkan dalam satu apa tu? Diikat satu sekali kan. Tapi bila nak gunakan tak boleh gunakan. Kunci je banyak. Tapi ini bukan saja kunci, malahan setiap kunci itu berfungsi dan ada gedung dia, dan dalam gedung itu ada harta yang banyak, emas, perak dan sebagainya, kepunyaan Qarun lah. Jadi bila ditunjukkan pada orang ramai, orang pun wah hebatlah Qarun. Orang dia lah orang yang paling kaya. Macam tu. Tiba-tiba tuan-tuan, ketika dia nak tunjuk, dia pamerkan pada orang ramai, ialah dia berjalan depan orang ramai kan, orang pun berhenti, tiba-tiba berlakulah gempa bumi, bergegar bumi lah macam tu. Bila bergegar bumi, maka tiba terbelahlah bumi. Bila terbelah bumi, maka dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Qarun bersama dengan yang bawa-bawa kunci itu semua kan, dia punya yang
lelaki-lelaki yang kuat-kuat susadu tu semuanya ditenggelamkan Allah Ta'ala ke dalam bumi lah. Macam tu. Ada pula riwayat yang menyatakan bahawa kenapa Allah Ta'ala menenggelamkan dia? Kerana dia ingin membayar zakat. Ada pula riwayat menyatakan begitu. Tapi riwayat yang saya cakap tadi maknanya dia bukan ingin bayar zakat, tapi dia menunjuk-nunjuk harta yang banyak, sombong, tunjuk ke orang. Belagaklah tu. Bang, jalan berkembang. Tengoklah orang kaya separuh lah. Jalan kembang kan. Kita ni orang miskin dah tak pandang apa. Macam tu. Baik. Itu yang berlaku kepada Qarun tu kan. Inna Qarun kana min qaumikum Musa wa bagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihu atahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha lahibbul farihin. Ingatlah ketika Qarun, sesungguhnya Qarun adalah dia daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia buat inaya dalam atas mereka itu. Masuk inaya tadilah dia tunjukkan dia punya harta ke orang lain, belagak. Itu maknanya wabaru alaihim tu, maksudnya dia menginaya orang lain. Okey. Wa atainahu minal kunuz, dan didatangkan kepadanya akan gedung-gedung yang terdapat dalam harta benda yang banyak dalam tu. Inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah. Yang mana dia punya anak kunci tadi ditanggung ataupun dipikul oleh lelaki yang mempunyai tenaga yang kuat-kuat. Bayangkanlah. Ketika dia lalu pada kaumnya, izqala lahu qaumuhu, dan ingatlah ketika kaum dia berkata pada dia, la tafrah, janganlah kau bangga, janganlah bangga, janganlah janganlah belagak wahai Qarun. Innallaha lahibbul farihin, sungguh Allah Ta'ala itu tak suka orang yang belagak, sombong dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat di belakang firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza rakibu fil furqi da'allahu mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri iza hum yusyrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Surah Al-Kabut ayat 65 hingga 66. Baik. Maksudnya fa iza rakibu fil furqi, dan apabila mereka itu menaiki kapal. Ini nak cerita tentang orang kapal pula. Fa iza rakibu fil fulki, dan apabila mereka itu menaiki kapal, la Allahu mukhlisina lahuddin, lalu mereka berdoa kepada Allah Taala hal keadaan ikhlas dalam agama. Falamma najahum ilal barri, maka tatkala apabila mereka diselamatkan kepada ke daratan, iza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakfuru bima atahum, supaya mereka mengingkari akan nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Liyakfuru bima atahum, yang mana mereka mengingkari dengan apa-apa yang nikmat yang kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u, dan supaya mereka hidup bersenang-lenang. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahulah akibat daripada perbuatan mereka. Okey, ini cerita pula tentang orang, sebahagian daripada orang lah, terutama sekali orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala ataupun orang yang derhaka. Di mana apabila mereka menaiki kapal pergi belayar di lautan, masa sebelum mereka pergi ke belayar ke lautan, mereka ni orang yang ingkar pada Allah. Kemudian bila sampai di lautan, dilanda oleh ombak yang besar, ombak gelombang yang besar, lalu kapal menjadi pecah berderai dan sebagainya. Dan ada di kalangan mereka itu yang selamat, bergaya pada sekeping papan, dan ada yang tak selamat, tenggelam teruslah. Jadi yang selamat ni macam mana? Yang selamat ni masa tu mereka sangat bergantung, sampai 20% pergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Bukan 100%, 200%. Pergantungan dirinya kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan diri dia daripada gelombang yang besar tadi, ataupun mungkin dalam laut biasalah ada jerung ke sebagainya, kemungkinan dia akan dimakan oleh jerung. Jadi orang yang macam tu, masa tu dia doa Allah Ta'ala lah.
Dia bulatkan doa dia, tekadkan doanya supaya akan ada satu kuasa, itulah Allah Ta'ala, supaya dapat melepaskan diri dia daripada mati di tengah laut atau mati lemas dan sebagainya, ataupun dimakan oleh binatang lah dalam laut tadi. Kemudian apabila tiba-tiba datanglah orang lain, datang dia tengok ada orang ni tenggelam ni terapung-apung di lautan, jadi mereka pun datang ambil selamatkan. Bila dah selamat, bila dah sampai ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak sembah Allah, tetap juga ucapkan terima kasih kepada patung berhala, kepada benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi ke kuil dia kata terima kasih, dia kata apa kan, telah selamatkan dia dan sebagainya. Tapi masa tu tuan, ketika dalam laut tu, tak ada pun patung dia nak datang batu, tak ada pun. Semua pergantungan diri bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat yang berlaku lah tuan-tuan. Macam tu. Baik. Jadi golongan ini termasuk dalam golongan yang tidak mengakui nikmat zahir dan batin. Kerana kita masih lagi perbincangan pada perkara yang kedua, yang boleh menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam ataupun batal syahadah, iaitulah seseorang yang tidak mengakui nikmat zahir dan batin, zahiri dan maknawi yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. Sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala di atas pemberiannya. Masya Allah. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, am ana khairum min hadzal ladzi huwa muhinun wala yakadu yubin. Wala yakadu yubin. Walaula ulki alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasikin. Surah Az-Zukhruf ayat 52 dan 54. Ni yang berkenaan dengan Firaun pula. Tadi tentang Qarun, kemudian tentang kaum yang pergi ke naik kapal di laut, kemudian dilanda oleh gelombang besar, kapal pecah. Yang ini tentang Firaun pula. Apa kata Firaun? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa muhinun wa la yakadu yubin. Dan Firaun berseru pada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaan aku, dan sungai-sungai itu semuanya mengalir di bawah aku? Apakah kamu tidak melihat? Dia kata, ada kenapa engkau tak melihat? Kau tahu tak, kan sungai-sungai ini depan ni, sungai-sungai Nil tu semuanya mengalir dengan arah aku. Kata Firaun lah, konon dia ni macam Tuhan lah. Sedangkan kalau Firaun tak ada pun, sungai ni tetap mengalir. Dia tetap mengalir, hujan tetap turun. Selagi mana ada hujan, selagi itulah sungai tidak akan kering. Kerana sungai pun dia bergantung daripada hujan juga. Hujan menurunkan airnya di gunung ataupun di bukit, kan, ataupun di kawasan yang kering. Lepas tu air mengalir menjadi anak sungai, kemudian mengalir ke sungai, dan akhirnya mengalir ke laut. Jadi Firaun kata, aku ni adalah yang mengalirkan. Tu dia belagaklah, seorang macam ni macam Tuhan pula kan. Macam tu. Bukan tu saja, banyak lagi benda-benda yang kadang-kadang Firaun ni dia belagak. Contohnya Firaun pernah merintahkan kepada kaum dia supaya dibuat piramid. Apa tujuan dibuat piramid? Dia kata, aku nak tengok Tuhan Musa. Musa kata Tuhannya berada di langit. Tapi hakikat sebenarnya Tuhan tu tak berada di langit, Tuhan berada di mana-mana lah, kan. Cuma nak kias kepada kita bahawa cara yang paling mudah lah, cara mudah Tuhan ni berada di langit. Gitu. Jadi tuan-tuan, Firaun berkata kepada Musa, kepada kaumnya, wahai kaumku, pergilah buat piramid, aku nak naik atas piramid itu nak tengok Tuhan Musa. Tapi hakikatnya dapat ke tengok? Tak dapat tengok, kan. Kerana Allah Ta'ala ini ialah, walaupun Allah Ta'ala itu wujud, tetapi wujud Allah Ta'ala itu ialah dalam bentuk haliyah. Bentuk haliyah, bukan maujud dan bukan makdum. Bukan maujud dan bukan makdum. Setiap benda ni tuan-tuan, dia ada 4 kategori. Setiap benda dunia dia ada 4 kategori. Pertama, maujud. Yang kedua, hal.
Yang ketiga amrun i'tibari, dan yang keempat makdum. Keempat makdum. Yang pertama maujud. Maujud ni sesuatu benda yang boleh dilihat. Boleh lihat dan boleh dirasa, dipandang dan sebagainya. Itu dikata maujud. Yang kedua haliyah. Haliyah ni kan nak kata boleh lihat pun tak boleh lihat. Dia antara wujud, dia antara maujud dengan makdum, antara ada dengan tak ada. Itu dikatakan haliyah. Jadi Allah Ta'ala ni kalau tuan-tuan lihat pada definisi makna wujud, kalau kita mengaji sifat 40 nanti akan datanglah, ada depan lagi. Apakah yang katakan wujud? Wujud dia kata huwa al-halul wajib. Satu hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. La ilatin bi illatin. Tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Satu hal yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang duduk pada Allah Ta'ala, yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana lain. Itu dikatakan sebagai wujud. Jadi Allah Ta'ala ni wujud dalam bentuk haliyah. Wujud yang tidak sampai kepada benda yang boleh dilihat dengan mata kasar kita. Dan wujud juga tidak sampai pada tahap makdum. Tidak ada. Sampai tahap tidak ada. Itu dikatakan haliyah. Okay. Yang ketiga amrun i'tibari. Amrun i'tibari ialah sesuatu benda yang sungguh ada. Tapi bila kita pegang, tak ada pun. Tapi dia sungguh ada. Bila pegang tak ada. Contoh paling mudah ialah buku lah. Contoh paling mudah buku. Buku ni dia punya saiz dia 4 segi kan. Buku saiz 4 segi kan. Okey. Mana dia 4 segi tu? Kalau kita pegang ni, ini buku. Nampak? Kita pegang ni buku. Ini kertas. Habis mana dia 4 segi dia? Tapi sungguh ada tak 4 segi? Ada tak 4 segi? Ada. 4 segi ada. Tapi mana dia 4 segi tu? Bila kita pegang tak ada 4 segi pun. Yang ada ni buku. Betul tak? Kita ingat meja. Meja 4 segi kan? Okey, bila kita pegang tu, mana meja? Mana 4 segi dia? Yang kita pegang ni meja. Pegang 4 segi. Atau dikatakan amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Benda tu sungguh ada. Benda tu hanya mana dalam zihin kita wujud, dalam pemikiran kita wujud. Tetapi pada kharij, pada luaran tak ada pun. Pada luaran tak ada. Tapi bila kharij pemikiran kita, benda tu ada. Itu dikatakan amrun i'tibari lah. Betul tak bulat kan? Bulat. Okey. Kita katalah botol air ni bulat. Okey. Bila orang tanya, betul ke botol air itu bulat? Bulat. Okey, mana bulat dia? Kita pun peganglah bulat. Peganglah botol. Itu bukan bulat. Bukan botol, itu bulat. Itu bukan bulat, itu botol. Itu plastik. Ini bukan bulat tapi plastik. Okey, itu dikatakan sebagai amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Dan yang paling last itu makdum. Makdum ni mana tak ada lah. Tak ada. Jadi sifat Allah Ta'ala itu sifat wujud. Salah satu sifat wajib Allah Ta'ala wujud kan. Jadi wujud itu kalau segi definisinya ialah satu hal yang tetap bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, yang tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Itu dikatakan sebagai wujud. Wujud tapi tak sampai pada tahap yang kita boleh lihat. Kecuali besoklah, akhirat besok kan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Akhirat besok orang-orang beriman bolehlah melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menunjukkan diri dia, ataupun dibuka hijab. Allah Ta'ala buka hijab, maka kita bolehlah melihat. Pandangan mata kita ni tuan-tuan, sebenarnya ada hijab. Kalau Allah Ta'ala buka singkap hijab itu, kita akan nampak benda-benda gaib ni. Nampak benda gaib. Betul tak? Jin, syaitan, kan, apa benda lagi lah, macam benda-benda gaib ni kita nampak. Tapi Allah Ta'ala jadikan mata kita ni ada hijab, jadi kita tak nampak semua lah. Ada sebab Allah Ta'ala tak nampak kan? Bukan sesaja Allah Ta'ala tak nampak kan? Sebab kalau Allah Ta'ala nampak kan, lain cerita kan? Kalau orang perempuan lah, kalau nampak benda-benda yang bukan-bukan kan, mesti dia terpokek terlolong lah. Satu rumah terpokek terlolong kan, kita pula tak larat nak layan dia. Itu sebab Allah Ta'ala letakkan hijab. Jangan nampaklah benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang menakut-nakutkan. Macam tu. Lelaki okey lagi lah.
Tapi tak tahu juga, kadang lelaki pun tak penakut juga, bukan dia perempuan yang penakut. Lelaki pun kadang penakut, dia lagi penakut perempuan. Dia betul. Kan? Baik. Kita kembali pada tadi, dan Fir'aun menyeru pada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, dia kata, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai itu mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik daripada orang hina ini? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa muhin. Itu baru terjemahan dia. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini? Dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya, wala yakadu yubin. Jadi Firaun tadi menganggap kaum kata Bani Israel ini, kaum Bani Israel ini orang-orang yang hina. Kan kaum Israel ini, Bani Israel ini ialah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kaum yang pro pada Firaun namanya kaum Kipti. Kaum Kipti, dia ni pendukung kuat kepada Firaun, kaum dia lah. Dan Firaun pernah bermimpi pada suatu hari nanti ada seorang bayi yang akan lahir yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Meruntuhkan kerajaan dia. Itu sebabnya tuan-tuan, itu sebabnya kan bayi-bayi lelaki yang lahir kan selepas daripada mimpi dia, maka bayi lelaki itu naklah dibunuh. Cuma dia ada tahun dibunuh, ada tahun tak dibunuh. Dia ada selang-seli tu. Contohnya tahun ni bayi lahir akan dibunuh semuanya. Tahun depan bayi lahir lelaki tak dibunuh. Itu sebabnya Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun tak dibunuh. Kerana Nabi Harun tu dia lahir pada zaman yang masa pada tahun tu dilonggarkan tentang hukuman bunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir pada tahun diperkuat kuasakan bunuh kepada mana-mana bayi lelaki. Tapi Allah Ta'ala memelihara Nabi Musa AS. Ibu dia diperintahkan, ada satu suara merintahkan ibu dia supaya meletakkan bayi Musa tadi ke dalam satu bekas dan dihanyutkan ke dalam sungai Nil lah. Nampak tak? Tu kuasa Allah Ta'ala tadi. Wa makaru wa makarullah wallahu khairan makirin. Kan ayat tu, mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Sesungguhnya perancang Allah Ta'ala itulah yang terbaik, itu tak? Jadi dihanyutkan dalam sungai ini tu, rupa-rupa tersangkut ke depan istana Firaun. Masya Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak punya kuasa kan. Dan dah sangkut tu pula, dia punya isteri tadi terpikat pula dengan bayi tadi, dengan Musa tadi. Dan minta supaya kalau ikut Firaun memang dia suruh bunuh aja. Ini pula peranan wanita lah. Peranan perempuan, dia pandai memujuk. Kan perempuan pandai memujuk kan. Tuan-tuan tak nak boli kan, tapi dia suruh boli. Nak tak nak kalau boli jugalah. Dan sayang rumah kan. Dan rumah minta suruh boli kan. Kalau ikut kita tak nak boli. Tapi kalau rumah ada rosak tu kalau lah boli. Tak tak? Tu peranan perempuan lah. Kelebihannya daripada dia pula. Dan akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku? Akhirnya ibu di sini menjadi anak Musa tadi akhirnya menyusu dengan ibu dia balik. Musa itu akhirnya menyusu dengan ibu dia semula. Dan orang kata dan dibagi pula tempat tinggal yang istimewa kepada ayah dan juga ibu Nabi Musa AS. Maknanya Musa itu ialah mu tu tak silap saya air, sa itu masih pohon ataupun kayu lah. Atau jadi Musa tu pohon kayu. Baik, seterusnya, mengapakah tidak dipakaikan kepada gelang-gelang pada emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh padanya, kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ni Fir'aun punya peranan ni. Pertama, dia kata sungai-sungai ni semua mengalir di bawah aku. Yang kedua, dia kata Nabi Musa ni kan orang yang bukan dipilih oleh Tuhan ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Nabi Musa ni dipilih, kan kenapa tak dipakaikan gelang-gelang emas kepada Nabi Musa, ataupun malaikat duduk mengiring bersama dengan Musa tadi? Kenapa tak ada macam tu?
Jadi dia gunakan orang kata psikologi dia lah untuk mempengaruhi Firaun kaum dia supaya jangan percaya kepada Musa. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang berlaku tu? Akhirnya Firaun tetap juga matilah dia berah. Ketika dia mengejar Nabi Musa AS bersama kaum Bani Israel menyeberangi laut Merah sampai seberang laut tadi, tepi laut kan, mereka buntu. Kenapa? Depan laut, belakang tentera Firaun tengah mengejar ni nak bunuh mereka. Tiba-tiba datanglah seruan, wahai Musa, ambillah tongkat kau, pukulkan ke laut. Maka Musa pun pukullah, gunakan tongkat dia, pukulkan ke laut. Maka terbelahlah laut tadi kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kehebatan, mukjizat. Zaman sekarang tuan-tuan bukan boleh main-main ni kalau belah laut ni, kecuali kalau ada teknologi lah. Kalau ada teknologi baru boleh belah laut. Teknologi pun nak bangun pun makan masa juga. Makan masa nak membangun teknologi nak belah laut ni, nak empang laut ke kan. Tengoklah macam empangan-empangan kan. Empangan tu bukan satu teknologi yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni. Dengan ada empangan tadi dapat menjanakan elektrik. Nampak? Jana elektrik. Dan elektrik itu dibekalkan kepada orang ramai, tu tak? Nak tahu. Tapi empangan juga dia pun ada kesan juga. Empangan walaupun ada kebaikan pada manusia, kerana dapat menjana teknologi elektrik dan sebagainya. Kan di samping itu empangan juga boleh jadikan macam tempat pelancongan kan empangan. Tetapi empangan juga boleh menyebabkan pembiakan ikan terbantut. Pembiakan ikan terbantut. Kerana ikan ada yang jenis ikan yang kalau dia nak bertelur tu dia mesti mudik ke hulu. Dia mesti ke hulu. Contohnya ikan salmon kan. Ikan salmon dia bertelur di hulu sungai. Bila dah bertelur, ke mana dia pergi? Dia mengalir ke laut kan. Dia pergi ke laut dan hidup di laut bertahun-tahun di laut. Lepas tu bila dia nak bertelur semula, dia nak tempoh nak mati, dia akan masuk ke sungai balik. Dia akan pergi ke hulu sungai balik. Nampak? Jadi kalau hulu sungai itu, kalau sungai tu dah diempang, tu menyebabkan separuh ikan ni dia terbantut dia punya kehidupan dia. Dia tak boleh nak kembang biak. Sukarlah. Tu dia punya antara implikasi lah, kesan daripada pembuatan empangan itu. Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, perkara yang boleh membatalkan syahadah kita yang ketiga pula, beramal kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak meyakini dengan izinnya berlaku segala sesuatu. Kerana tidakkah kita berikrar untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni bila kita baca tuan-tuan? Dalam doa kita kan, dia termasuk dalam sunat apa tu? Sunat ab'ad. Sunat ab'ad kan, bukan sunat ab'ad. Kita ditekankan membaca dia. Tapi bagi orang masbuk memanglah dimaafkan lah. Orang dah masbuk, dah lewat masuk kan, imam nak takbir rukuk dah baru datang, tak payahlah baca sunat Al-Fatihah. Dia kena baca surah Al-Fatihah lah. Tapi disunatkan orang kedua kan? Ya? Disunatkan baca rokaan kedua itu pun ada masa boleh baca lah. Tapi yang asalnya dia rakaat yang pertama. Dan dalam doa kita tu pun ada orang kata mesej-mesej yang nak disampaikan kepada kita lah. Contohnya ayat tu lah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyang aku dan juga ibadah aku, nusuki, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan matiku hanyalah kepada Tuhan, untuk Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam saja. So maknanya ini macam satu ikrar, betul tak? Inna salati dia macam satu ikrar lah, pengakuan kita. Sungguh sembahyang aku, hidup aku, mati aku. Mengaku tu. Mana dalam solat kita mengaku. Cuma persoalannya kenapa di luar solat kita tak macam dalam solat itu. Kita bercanggah dengan apa yang dalam solat kita. Ibadah kita dah tak kepada Allah Ta'ala. Kalau korban tu kita niat korban nak tunjuk ke orang, kan? Dalam sembahyang
Kita tujukan sembahyang kita pada Allah, ibadah kita pada Allah. Tapi bila di luar solat, amalan ibadah kita tunjuk-tunjuk ke orang, lagak-lagak kan. Okay? Tapi jangan tak korban pula. Korban jugalah. Kan tak ada siapa pula nak korban kan. Cancel pula kan. Lembu dah beli kan, kerbau dah beli, kambing dah beli. Ayam ada tak korban? Ayam tak ada korban. Dia mesti binatang berkaki empat lah. Berkaki empat. Yang binatang yang kita peliharai, kita bela lah. Okey, itulah binatang yang boleh dikorbankan. Okey? Korban syarat sekali je Ustaz. Yalah, sekali je. Banyak kali pun tak apa. Kalau ada duit, buatlah banyak kali, tak apa. Tapi kita janganlah menunjuk kat orang lah, kita ni banyak duit ke apa sebagainya, jangan. Jadi niat kita dah tak betul lah. Kita niat kena bersilah kerana Allah SWT. Ya? Korbankan untuk dia. Boleh juga. Boleh. Bagi kat dia lah. Bagi kat dia tak apa. Tuan nak bagi kat saya. Kan? Tapi yang sebaik-baiknya daripada hasil kita sendirilah. Hasil kita sendiri itu yang paling baik. Tapi kalau orang lain nak sponsor kan, letak nama kita pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau untuk si mati, contoh kalau si matilah ayah kita nak korbankan untuk ayah kita kan, sedangkan dia tak ada tinggalkan wasiat, itu tak perlu. Tak perlulah. Kecuali kalau ada tinggalkan wasiat, ayah kita ada niat nak berkorban, tiba-tiba meninggal dunia. Dia dah ada niat dah cakap kita dah nak korban. Ataupun dia tinggalkan wasiat, so kalau ayah meninggal, so kau korbankan untuk ayah. Dia tu kita akan korbankan untuk dia. Kalau tak perlulah. Tak perlu. Sebab memang dia tak ada wasiat daripada. Seterusnya, bahawasanya yang dikatakan ibadah itu tidak khusus kepada solat, puasa, zakat dan haji. Okey, kerana ibadat ni tentang ada dua jenis. Betul tak? Ibadat dua jenis. Satu ibadat yang khusus, satu ibadat yang umum. Okey, mana ibadat khusus? Contohnya solat, puasa, zakat, haji. Okey? Ini dikatakan ibadat yang khusus. Umum-umum, itulah. Umum banyaklah benda kita taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ibu bapa, tolong menolong orang, bantu-bantu orang kan. Itu dikatakan ibadat yang umum. Umumlah. Macam ni khusus, dia spesifik sikit. Khusus. Dia ada pendetailan. Okey? Ada pendetailan, kemudian dibahas banyak oleh ulama tentang solat kan banyak dibahas. Puasa pun banyak dibahas, zakat banyak, haji pun banyak dibahas. Sampai ulama mengarang berjilid-jilid tentang solat saja. Tentang solat, tentang zakat dan sebagainya. Jadi bahkan kesemua amalan soleh dikasatkan tadi kerana Allah Ta'ala adalah juga dikira ibadah dan amal-amal yang seperti itu. Kalau dikasatkan kerana yang lain tanpa izinnya Allah, maka dianggap syirik. Jadi ibadah kita buat, solat mestilah kerana Allah, bukan kerana lain. Puasa, tiga, haji, zakat, semuanya mestilah kerana Allah Ta'ala. Itu sebabnya apa saja ibadah kita buat, kita kena niat dulu. Nawai itu i'tikaf. Contohlah kita i'tikaf dalam masjid kan. Apa yang kita niat tuan-tuan? Nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kalau haji? Haji? Kalau haji je lah. Saja aku berihram haji kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihram haji kerana Allah Ta'ala ataupun umrah kerana Allah Ta'ala lah. Okey. Kalau contoh puasa, saja aku berpuasa pada hari kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sebenarnya apa saja yang kita buat dan mesti ada niat. Mesti ada niat. Niatlah tentang yang akan membezakan antara niat kita kerana Allah Ta'ala ataupun benda-benda lain. Macam tu. Baik, sesungguhnya amalan yang telah menjadikan seorang itu batal imannya adalah terlalu banyak. Antaranya lah amalan di atas dasar kebangsaan, nasionalisme ataupun perkauman tanpa dikaitkan dengan agama.
Ni boleh rosak amalan ibadah kita. Kebaikan kita buat tu ni silakan ni Allah Ta'ala, kerana agama. Kalau semata-mata kita hanya pejuang kebangsaan saja, tu tak boleh. Ni tegah dalam Islam. Mana hadis ni ada bawah nanti. Ni termasuk dalam kumpulan asabiyah. Benda perjuangan asabiyah ni diharamkan ataupun tak dibolehkan lah. Tak dibolehkan kita memperjuangkan perkara asabiyah. Kalau nak asabiyah mesti ada kaitkan dengan agama. Memperjuangkan bangsa dan juga agama, kan? Memperjuangkan bangsa dan juga agama. Kalau memperjuangkan bangsa saja, tak boleh. Mesti ada kaitkan dengan agama. Jadi beramal di atas dasar kebangsaan ataupun nasionalisme atau perkauman, di mana dasar itu dijadikan tujuan mutlak dengan tidak dikaitkan dengan agama, maksudnya berjuang kerananya kebangsaan ataupun nasionalis, berucap kerananya kebangsaan atau merayu ke arahnya kebangsaan, maka pegangan ini dianggap sebagai syirik dan dia boleh membatalkan 2 kalimah syahadah. Masya-Allah. Dia boleh batal kalimah syahadah. Itu sebabnya apa saja tuan-tuan yang kita perjuangkan, kita kena betul niat dia. Niat mestilah pertama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua memperjuangkan agama. Ketiga barulah memperjuangkan bangsa. Kerana kita ni bangsa Melayu. Ada tak kita ni bangsa lain? Tak ada, kan? Dan biasanya kita ni pun, kalau Islam tu biasa bangsa Melayu lah. Sebut je Islam, bangsa Melayu. Jarang kita dengar, kan, sebut Islam tapi bukan bangsa Melayu. Ataupun kita sebut bangsa Melayu tapi bukan Islam. Kita sebut bangsa Melayu tapi bukan Islam, itu jarang lah. Tapi kalau kita ni biasa, kalau kita sebut bangsa Melayu, Islam lah. Tapi orang Arab memang ni lah dengan Islam, majoriti begitu, kan. Walaupun ada juga yang bukan Islam pun, ada juga orang Arab bukan Islam. Tak semua pun sebenarnya, kalau kita buat kajian lah. Baik, hal demikian kerana Allah Ta'ala menetapkan supaya kita beramal, berjihad dan berjuang kerananya. Apabila kita melakukan itu semua kerana bangsa kita semata-mata, maka ia adalah batil. Faham tak? Kalau kita memperjuangkan satu benda hanya semata-mata kerana bangsa, maka adalah batil, kata musannif. Seorang Muslim itu tidak menilai sesuatu tindakan menurut kepentingan kaumnya sahaja, tetapi mestilah menurut apa yang perintah Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan daripada golongan kami orang-orang yang menyeru kepada pahaman asabiyah, pahaman perkauman, kebangsaan ataupun perkauman. Laisa minna man qatala ala asabiyah, bukan daripada kami juga orang yang berjuang di atas dasar perkauman asabiyah. Walaisa minna man mata ala asabiyah, dan bukan kumpulan kami juga orang-orang yang berjuang atas dasar mati, awal mati di atas dasar asabiyah, mati di atas jalan asabiyah. Kebangsaan pun tak dibenarkan. Semaknanya mestilah Allah Ta'ala dan Rasul tu kita kena letak dia atas. Para sahabat pernah bertanya pada Nabi di belakang, surah belakang, "Ma asabiyah ya Rasulullah?" "Ma asabiyah ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-asabiyah antu'inu qaumaka ala zulmi." Bahawa kamu menolong kaum kamu di atas dasar kezaliman. Kamu tolong kaum kamu dalam dasar kezaliman, maka dinamakan sebagai asabiyah. Tapi mana asal asabiyah ni? Perkauman lah, perkauman. Meletakkan kaum lebih tinggi, perjuangan kaum lebih tinggi. Bila perjuangan kaum lebih tinggi, maka dia merendahkan kaum lain. Merendahkan kaum lain. Sebabnya kita jangan meletakkan perjuangan kaum tu lebih tinggi berbanding yang lain lah. Maka dia menyebabkan kaum lain akan tersisih, terhina dan sebagainya. Tapi yang Islam lah. Tapi yang bukan Islam tu lain cerita lah. Tak? Yang bukan Islam ni bukan cerita lah. Kalau pada zaman orang kata jahiliah dulu, pada zaman jahiliah banyak perjuangan asabiyah ni. Sebelum daripada datangnya Rasulullah SAW, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi Rasul bawa Islam,
di kalangan kaum-kaum Arab-Arab dulu, mereka banyak berjuang atas dasar asabiyah. Di atas dasar suku. Kau suku apa? Kau suku apa? Suku apa? Dan di kalangan suku tu ni berperang dengan suku lain. Suku perang-perang kan, gaduh tak habis-habis, perang tapi. Dan Nabi pun pernah cerita waktu dia kecil, Nabi pernah dia diminta untuk menjadi pemungut anak panah. Bagi bapa saudaranya, kerana bapa saudaranya terlibat dalam peperangan. Jadi Nabi tugaskan untuk memungut anak panah, dikumpulkan anak panah tadi dan dibagi pada bapa saudaranya. Kerana bapa saudaranya nak memanah dalam peperangan. Okey? Faham kan? Jadi waktu Nabi dah sampai di Mekah dan lahir pun sebenarnya masih ada lagi perang sahabat, masih ada lagi. Nabi pergi Madinah pun ada lagi perang sahabat tu, masih ada lagi. Yahudi bergabung dengan orang kafir. Yahudi bergabung dengan orang kafir untuk melawan Yahudi dengan kafir yang lain. Kan Yahudi A bergabung dengan kafir B, kemudian Yahudi B pula dengan Yahudi C berkahwin dengan bergabung dengan kafir D, lawan antara dua pihak tadi. Lawan antara sama lain. Mana antara sahabat juga membantu kaum kan menzalimi orang lain. Maksud sahabat. Faham kan tuan? Okey, sampai situlah pengajian kita insya-Allah. Lepas itu sikit lagi ya. Zalim menurut Islam adalah sesuatu yang lain daripada hukum Allah Ta'ala atau menyalahgunakan hukum Allah Ta'ala. Adapun perasaan kasih pada bangsa dan kaum di atas jalan yang sebenar adalah diizin Allah Ta'ala dan tidak dalam aturan asabiyah. Mana kalau ada sokong kaum tadi di atas jalan yang benar, jalan betul, itu dibenarkan. Tapi kalau dia sokong kaum dia dalam buat zalim, menindas orang lain dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan. Itu tak boleh. Tapi yang paling selamat Islam lah. Yang paling selamat Islam. Pilihlah Islam. Aslim tak Islam. Kerana Islam tu tak menzalimi orang lain. Kalau kita pilih Islam, Islam tak akan menzalimi orang lain. Kalau kita pilih pahaman Islam, itu yang kadang-kadang menzalimi orang lain. Masya-Allah. Sampai situlah pengajian kita, pembahasan malam ni insya-Allah. Cukup sekadar tu, insya-Allah akan datang sama lagi. Tandalah begitu juga halnya beramal. Saya buka pertanyaan kalau ada sebelum kita tutup pengajian malam ni. Kalau kita tengok daripada muka sebelah yang tadi kan, beramal atas dasar kebangsaan nasionalisme ni, keumpamaan di mana dasarnya dijadikan tujuan kuat yang tidak dikaitkan dengan agama. Contoh ni macam dia memberi sumbangan, tapi dia ni menunjukkan pada orang ramai. Adakah ini Asabiyah? Sumbangan tunjuk orang ramai? Tak termasuk. Dia niat sebagai sumbangan itu apa? Kerana nak menggalakkan orang menyumbang ke, ataupun sengaja nak tunjuk ke orang? Batal lah. Habislah pahala dia. Dia bagi satu pengajaran, boleh. Dia kata dia sumbang kepada orang ramai itu tujuannya orang akan pun berminat lah, kata terikutlah untuk buat baik, menyumbang juga, menggalakkan orang lain, itu dibenarkan. Memang kita galak macam itu. Dan orang kata sumbangan pun macam sedekah kan. Sedekah pun ada dua. Sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib macam zakat. Zakat ni dia kalau boleh tunjuk ke orang, betul tak? Sedekah wajib. Kalau sedekah sunat, itu lain. Itu tak tunjuk ke orang, tak apa. Kalau boleh sembunyi-sembunyi lah ke orang. Macam tu. Okey. Maksudnya apabila kita melakukan itu semua kerana bangsa kita semata-mata, maka ia adalah batu. Iyalah. Dia menyumbang ni kerana bangsa saja, kerana kaum dia saja. Tak ada niat kerana Allah Ta'ala. Habis ya? Habis ya? Kerana seorang itu berdasar pada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasar pada niat.
wa inna ma likulli ri'in ma nawa. Setiap orang itu di atas apa yang diniatkan. Niat dia hanya nak tunjuk-tunjuk ke orang, ini bangsa saja, batil lah. Mestilah niat kerana pertama kerana Allah Ta'ala lah. Pertama, siapa itu apa lagi? Contohnya niat untuk nak menolong kaum dia, kan, bantu, kan, supaya mereka dapat berdikari sendirilah. Orang yang terima sumbangan pun janganlah kata asyik terima sumbangan aja. Dia macam tu, dia memang suka menerima sumbangan saja. Menyumbang orang lain dia tak nak. Ya. Taklah kata ada perubahan. Takkanlah setiap tahun nama dia naik untuk menerima sumbangan saja. Taklah kata berubah pula tahun depan dia pula menyumbang kepada orang lain. Dia pula menyumbang. Itu yang baik kan? Banyak hasil menyumbang ya. Okey. Tak kisahlah berapa yang boleh disumbang. Tapi kalau boleh ubahlah. Ubahlah kita punya minda tu. Minda kita tu kena ubah. Jangan asyik menerima sumbangan. Sesekali kenalah menyumbang pada orang lain. Nak menyumbang orang lain pun juga tengok juga kepada kemampuan kita. Kalau tak mampu nak menyumbang, macam mana? Nasib terima sumbangan je, terimalah sumbangan sampai bila-bila. Masya-Allah. Okey. Boleh? Bisa? A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyani fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmana wa arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama. Saya nama dia gunung kayak. Ya. Saya suruh dia. Dia ada sikit lagi ni. Kata-kata dia dalam tu mengenang-mengang ni lah. Dalam kulit tu. Saya dah. Saya pergi kampung Bukit semua kan. Di kampung sekitar tak ada biasa. Bupati? Bupati. Di mana? Bupati. Lepas tu. Cuba dah pergi tak itu. Pergi dah. Bupati ni. Lepas tu ada dua yang orang macam tu. Dia belakang tu macam mana? Lepas berjarak untuk kata-kata Bupati. Bupati dia buat lagi kecil je belum bulan. Kena cari kat mana dia? Klinik Bupati. Klinik Bupati ya? Saya kena Bupati. Waktu tu saya pagi lah saya pergi kan. Cari Bupati. Dia kan? Biasa dia dalam Klinik Bupati ya? Saya klinik Bupati. Kat Somad tu? Saya tak tahu kat mana. Dia aku tengok dalam web, tengok dalam kolam ni kan. Bupati ya. Bupati. Bupati kan. Bupati ni dia buang dia punya tu tuna-tuna tu semua dia buang habis. Kena senang gatal tu. Kumang gatal tu semua. Gatal tu lah. Kadang kalau baju tu ngilu lah. Dah kenapa bubek yang lawan. Ngilu baju. Nak tengok baju apa baju dia pakai. Dia kan pergi pakai tu baju lah. Bila kalau baju tu dah ngilu lah. Berapa banyak nak buat kan. Gatal kan? Gatal. Dia gatal dalam tu. Dia penuh lah. Percayalah. Dia dah siapa kulikat ni kan ya. Sini bawah ketiaknya bawah. Itu yang sama-sama. Biasa Bupati berjarak. Ya. Sebab saya pun pernah kena kata-kata dia. Dululah. Dia bukan ambil sapu dia. Tak, dia bagi ubat. Dia bukan sapu, dia ubat pil kecil-kecil tu. Itu yang pil botol kecil tu, lepas tu dia rasa dia manis. Kita kulung-kulung. Kulung-kulung kan. Dia tak boleh pegang dengan tangan, tak boleh. Ya. Bila kita tu dia banyak dia punya biji-biji tu. Dia dapat pantang dia. Dia ubat dia biji-biji kecil, manis dia ubat dia. Ya. Bila kita tuang tu dah letak ke dalam bekal dia kita tutup tu. Makanlah. Saya sampai pergi tabik Cina dah tidur sekali dah sampai. Saya tak dapat web dah kan. Malam tak boleh tidur berapa.
Mungkin seminggu juga tak ada hidup. Lepas itu pergi hospital tu hanya tambah cuti lah. Seminggu cuti, seminggu cuti. Bagi kan. Sampai dah malas nak cuti dah sampai lama pun kan. Cuti je kan. Betul je tak ada ni tak boleh kan ni. Kita tak dengan kita pergi bagi buat satu sadah kata Allah Akbar. Nah. Ya.